Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa channel berita gempa yang baru saja kita terima sebentar tadi sahabat-sahabat semua. Ya, berkaitan dengan isu yang trending di media sosial ketika ini. Ya, apabila 4 ahli parlimen ya memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga tuduhan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daripada Bersatu khususnya Abakau. Kononnya, ya, Akta Lompat Parti ini punya kelemahan dan harus dikaji. Kononnya ada tekanan dan juga unsur rasuah menyebabkan pemimpin-pemimpin ahli parlimen daripada Bersatu ini memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Benarkah semua itu, sahabat semua? Jadi hari ini kita mau mendengar Wan Junaidi, individu yang bertanggungjawab untuk membentangkan Akta Lompat Parti ini, sahabat semua, akhirnya membuat satu pembongkaran yang pastinya amat mengejutkan anda semua. Dan hari ini juga MP Labuan bakal menyaman pemimpin Bersatu. Kenapa? Mari kita lihat video yang panas ini, sahabat-sahabat semua, yang baru kita terima. Pertamanya apabila hari ini Wan Junaidi membuat satu kenyataan, katanya jangan tuding jari. Bukan anda tak tahu lompang Akta Lompat Parti, kata Wan Junaidi. Jadi apakah yang dimaksudkan oleh Wan Junaidi ini, sahabat-sahabat semua? Wan Junaidi, Tuanku Jafar menasihatkan semua pihak tidak menuding jari atas kelompangan Akta Lompat Parti kerana semua parti sedia mengetahui kelemahannya. Beliau yang juga bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang merujuk peruntukan wakil-wakil perlu mengosongkan kursinya jika melanggar prinsip parti serta tidak mengikut pendirian parti di Parlimen. Yang ditolak oleh siapa? Kita tahu siapa yang menolaknya. Jadi baru-baru ini bekas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin mendedahkan Menteri Bersatu dalam pentadbiran Ismail Sabri yang berada dalam Perikatan Nasional kini menolak peruntukan tersebut. Wan Junaidi berkata, beliau telah meramalkan apa yang akan berlaku semasa akta itu sedang dirangka dan bertegas mahu memasukkan klausa yang menyatakan bahawa ahli parlimen yang melanggar kehendak parti akan kehilangan kursi mereka secara automatik. Tambah lagi, Jabatan Kuasa Pemilihan berbincang hampir 2 bulan maka rang undang-undang Akta Lompat Parti dapat diluluskan. Tapi dua syarat, iaitu melanggar arahan parti dan melanggar arahan whip digugurkan berlandaskan untuk dapat kelulusan di Dewan Rakyat. Jadi kalau Perikatan Nasional tak sokong, 2/3 tak dapat dicapai. Kerana itulah orang undang-undang sekarang dikatakan ada kelemahan, bukan kerana jabatan kuasa tak tahu. Kita tahu katanya sudah diberi amaran awal-awal lagi dari September 2021, katanya menurut Buletin Awani hari ini. Pada 9 November, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mendakwa Undang-Undang Lompat Parti sebagai cacat dan perlu dikaji semula. Katanya terdapat kelemahan yang boleh dieksploitasi parti politik. Terdahulu 4 parlimen seperti yang kita tahu telah memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi itu antara kenyataan daripada Wan Junaidi, sahabat semua, bahawa kelompangan dan kelemahan itu sebenarnya sudah pun dibentangkan, tetapi kerana parti Bersatu, pimpinan Bersatu daripada PAS juga tidak mahu klausa itu diadakan, dimasukkan. Kalau dimasukkan juga, mereka pada masa itu tidak mahu menyokong Akta Lompat Parti ini. Dan akhirnya siapa yang mendapat manfaatnya? Bukan manfaat lah. Siapa yang mendapat labanya, siapa yang mendapat kesannya adalah apabila parti yang menolak klausa itu akhirnya mendapat karma, sahabat-sahabat semua. Tidak lain tidak bukan adalah parti Bersatu. Dan diketahui juga orang yang berbincang pada ketika itu adalah Hamzah Zainuddin dan juga Taqiyuddin Hasan, dan mustahil pengurusinya yaitu Muhyiddin Yassin tidak mengetahui tentang perkara itu yang ditolak, dihalang untuk dimasukkan di dalam Akta Lompat Parti ini, sahabat-sahabat semua. Jadi berkaitan dengan Akta Lompat Parti ini, seperti mana yang kita tahu, salah seorang yang telah memberikan sokongan kepada Perdana Menteri hari ini adalah ahli parlimen Bersatu daripada Parlimen Labuan. Dikatakan beliau menerima rasuah sehingga 6 juta dan sebagainya. Jadi hari ini akhirnya Suhaili membuka mulut berkaitan dengan tuduhan itu. Apakah yang dikatakan oleh beliau?
Katanya apabila dia dituduh terima sogokan, sokong Perdana Menteri Suhaili mahu saman. Siapakah yang mau disaman oleh beliau? Ini yang menarik untuk kita kongsi bersama sahabat-sahabatku. Jadi ahli Parlimen Labuan berkata jangan memandang rendah wibawa wakil rakyat dalam membuat keputusan. Itu antara kenyataan beliau. Jadi kalau kita lihat ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman berhasrat menyaman pihak yang menfitnahnya atas dakwaan menerima sogokan sehingga RM 6 juta kerana menyokong kerajaan perpaduan. Sambil menafikan beliau dan 3 ahli Parlimen Bersatu lain berpakat mendukung pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Suhaili berkata, jangan memandang rendah wibawa ahli Parlimen dalam membuat keputusan. Saya juga ingin nyatakan di sini bahwa ada fitnah dilontarkan kepada kami berempat yang kali kami ini menerima sogokan RM 4 juta hingga 6 juta katanya. Tambah lagi, saya akan bawa perkara ini ke mahkamah dan akan saman individu-individu yang telah membuat kenyataan fitnah di akhbar baru-baru ini, katanya menurut Sinar Harian di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah hari ini. Mengulas dakwaan lompang dalam Akta Lompat Parti, beliau berkata itu bukannya digubal. Itu saya tak tahu, saya sendiri tidak membaca Akta Lompat Parti dengan jelas. Apa yang saya tahu, kalau kita keluar parti katanya. Jadi saya tidak keluar parti dan bila itu membenarkan saya sokong, bukan salah saya yang menggubal Akta Lompat ini, bukan saya, bukan kami ahli Parlimen, tetapi kerajaan ketika itu katanya. Oh, pedas ya kenyataan beliau ini. Jadi kalau ditakdirkan ada kelompangan katanya, kalau ditakdirkan ada kelompangan, itu rezeki kami, kata ahli Parlimen daripada Labuan ini, sahabat-sahabat semua. Oh, itu antara kenyataan padu dan pedas ya daripada ahli Parlimen Labuan ini yang dituduh, dikritik, katanya mereka di luar sana ya, pemimpin-pemimpin daripada Bersatu khususnya membuat tuduhan ya kepada ahli Parlimen Labuan ini yang kononnya ada di antara mereka yang telah menerima sogokan sebanyak RM 6 juta. 4 ke 6 juta itu yang diberitakan sahabat semua. Jadi jelas katanya bahwa ini adalah satu fitnah. Kerana apabila beliau membuat satu kenyataan, beliau tidak ada paksaan, tidak ada sogokan yang melibatkan ataupun diberi kepada mereka untuk memberikan sokongan kepada kerajaan. Malah antara sebab utama yang mereka utarakan adalah kerana masalah rakyat ya menjadi keutamaan mereka. Apabila mereka sekarang pembangkang dan tidak mendapat ya peruntukan sebagai ahli Parlimen. Ya, jadi kerana itu mereka membuat keputusan berdasarkan ataupun berpandukan keutamaan rakyat di kawasan Parlimen mereka masing-masing, sahabat-sahabat semua. Itu antara alasan mereka. Jadi kenyataan hari ini beliau mengatakan bakal menyaman mereka-mereka yang telah membuat fitnah, menabur fitnah terhadap beliau. Jadi perkara yang menarik ya, apa yang berlaku, saman menyaman, ya, ini dia. Jadi sampai di sini sajalah sahabat semua apa yang saya kongsikan. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi sampai sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, dapat pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tep dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.